Penyenaraian Malaysia dalam indikator K wajar ditarik balik. 22 kes baru simptom H1N1 dikesan. Assalamualaikum dan selamat petang. N5 bersama saya Norlela Muhammad Nur. Selain tajuk utama itu tadi, lintas langsung ke negeri-negeri dimulakan dengan laporan dari Sabah bersama Jovinia Jim Lajim. Kemudian ke Sarawak bersama Bumawin. Kita juga akan berlintas langsung ke Kedah bersama Siti Zaidah Usman dan tidak ketinggalan bersama Azizul Aziz di Kompleks Islam Putrajaya. Setia bersama N5. Keputusan Amerika Syarikat yang menyenaraikan Malaysia dalam indikator K iaitu negara berisiko penculikan dan dijadikan tebusan seperti diumumkan dalam nasihat perjalanan pada 9 April lepas wajar ditarik balik. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzzi Harun menyifatkan keputusan menerusi nasihat perjalanan itu sebagai tidak berasas. Kawalan keselamatan, kita sentiasa serius dan siap siaga untuk menghadapi apa juga kemungkinan. Jadi kita agak duka cita sebab asas yang diberikan oleh pihak berkuasa Amerika tersebut pada saya tidak begitu mantap, dan tahap kawalan keselamatan pada ketika ini sentiasa kita beri perhatian, khususnya di pihak PDRM dengan kerjasama agensi-agensi sahabat yang lain. Tan Sri Fuzzi terdahulu mengadakan lawatan kerja di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kunak, Sabah. Jelas beliau, negara berkenaan wajar mengeluarkan Malaysia daripada senarai tersebut berikutan keyakinan pelancong untuk berkunjung ke pantai timur Sabah sentiasa meningkat dari semasa ke semasa. Beliau berkata, sekiranya Malaysia masih tersenarai, ia akan menjejaskan keyakinan awam termasuk pelancong untuk berkunjung ke pusat peranginan antara yang terbaik di negara ini, khususnya di pantai timur Sabah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan penangguhan perbicaraan yang sepatutnya dijadualkan esok terhadap Datuk Seri Najib Razak berhubung penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad yang melibatkan 42 juta ringgit. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memutuskan penangguhan itu selepas mendengar permohonan lisan kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan. Dan perkembangan lanjut perbicaraan hari kelima Datuk Seri Najib, langsung kita bersama Grace Aisyah Kedayan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Grace, teruskan dengan laporan. Terima kasih Norlela. Baiklah, sebentar tadi Peguam Negara Tommy Thomas memberitahu Hakim Muhammad Nazlan bahawa esok hari pihaknya perlu menghadiri satu mesyuarat rasmi yang dianggap penting kerana ia berkaitan dengan pemisahan kuasa di antara Jabatan Peguam Negara dan juga Pendakwa Raya. Tommy menjelaskan walaupun kehadiran mereka bukan satu kemestian, namun ianya memberikan kebaikan buat pasukan pendakwaan dan pasukan pembelaan Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah juga membuat permohonan sama di mana mereka perlu menghadirikan diri pada mesyuarat penting pada esok hari yang bermula dari awal pagi sehingga ke petang, dan oleh kerana itu jadual yang perbicaraan yang sepatutnya dijalankan pada esok terpaksa ditangguhkan dan akan disambung semula pada hari Isnin ini. Saya rasa itu saja perkembangan terkini dari Mahkamah Tinggi. Kita kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Terima kasih. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Seri Syahrudin Khalid, menegaskan penahanan 24 anggota penguatkuasa JPJ Pulau Pinang oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menjejaskan operasi keseluruhan JPJ di negeri berkenaan. Operasi keseluruhan JPJ jelasnya tidak lumpuh dan tetap berjalan seperti biasa di kesemua bahagian.
Sidang media khas di Putrajaya, beliau juga telah mengarahkan JPJ di negeri-negeri zon utara iaitu Perak dan Kedah untuk membantu kelancaran operasi JPJ Pulau Pinang. JPJ Pulau Pinang mempunyai 457 anggota dengan 139 anggota atau 70% merupakan daripada bahagian penguatkuasaan. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan penahanan 24 penguatkuasa JPJ tersebut adalah hanya segelintir mereka yang terkesan dalam kes berkenaan dan tidak mencerminkan imej sebenar melibatkan 8,000 anggota JPJ di seluruh negara. Dan tangkapan yang berlaku di Pulau Pinang hanyalah sebahagian yang kita rasakan yang tidak bertanggungjawab. Itu saja. Tetapi bukanlah itu imej sebenar JPJ. Kita tidak 24 daripada 8,000. Itu saja. Dan saya difahamkan mungkin ada lagi, tapi insya-Allah kita akan terus memastikan bahawa JPJ bergerak seperti biasa, malah akan lebih kental lagi menghadapi suasana begini. Sebelum ini, seramai 30 individu termasuk 24 penguatkuasa JPJ Pulau Pinang direman 7 hari sehingga 23 April ini bagi membantu siasatan SPRM berhubung kes rasuah melindungi pemandu lori kebal yang melakukan kesalahan jalan raya di negeri tersebut. Tambah beliau, kesemua 24 anggota itu bakal dikenakan tindakan penahanan kerja maksimum selama 2 bulan mengikut Peraturan 43, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Penahanan kerja bermula selepas tamat tempoh reman pada 23 April ini dan tindakan tersebut diambil bagi mengelakkan proses siasatan kes terganggu. Dalam pada itu, Datuk Seri Syahrudin turut memberi amaran tegas bahawa JPJ tidak akan berkompromi mengenai integriti dan akan memberikan kerjasama penuh kepada SPRM serta agensi penguatkuasaan lain untuk melakukan siasatan terhadap anggotanya. Kementerian Pengangkutan sedia memberi kerjasama penuh terhadap siasatan dijalankan SPRM berhubung penahanan 24 penguatkuasa JPJ Pulau Pinang yang disyaki terbabit dengan rasuah semalam. Siasatan dan bukti kukuh mengenai perkara tersebut bakal dilaksana dengan lebih terperinci. Menurut Menteri Berkenaan Anthony Loke Siu Fook, pihaknya sentiasa melihat cara terbaik untuk menjalankan pentadbiran berintegriti bagi membantras gejala rasuah dalam kalangan pegawai penguatkuasa di bawahnya. Kita mengalung-alungkan tindakan tegas daripada pihak SPRM. Kerajaan Pakatan Harapan memang kita tegas untuk membersihkan pentadbiran kerajaan dalam semua peringkat, bukan hanya di peringkat Menteri Kabinet saja, tetapi semua peringkat termasuklah di peringkat pegawai-pegawai penguatkuasa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Stesen FedEx Johor di Senai. Turut hadir Esko Kerja Raya, Infrastruktur dan Pengangkutan Johor Mazlan Bujang dan Esko Pembangunan Wanita dan Pelancongan Johor Liao Chai Tung. 22 kes baru disyaki menunjukkan simptom influenza AH1N1 seperti kluster demam dan batuk dikesan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh Perak sehingga semalam. Ia menjadikan angka kumulatif kes dilaporkan seramai 102 pelajar termasuk seorang guru. Seramai 51 orang masih diasingkan in isolasi di asrama sekolah dan aktiviti disinfeksi sedang dilakukan secara lebih agresif di sekitaran asrama and that was yesterday lah, hari ini 17 kan, dan kes-kes yang aktif ataupun kita sedang buat aktif case detection diteruskan sehingga tamat wabaknya. Beliau terdahulu melancarkan Bulan Pemakanan Malaysia bertemakan luangkan masa untuk makan secara sihat dan hidup aktif di Putrajaya. Semalam Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan, Hal Ehwal Pengguna, Masyarakat Sivil, Integrasi Nasional dan Sumber Manusia Negeri A.C. Vanessa dilaporkan berkata Jabatan Kesihatan Perak dan Pejabat Kesihatan Daerah Kinta menerima notifikasi kejadian kluster demam dan batuk membabitkan pelajar tingkatan 1 hingga 5 pada 13
13 April lalu. Setakat semalam, 4 sampel daripada kes kluster itu disahkan positif influenza A H1N1. Sidang DUN Perak diberi maklum sikap kurang minat rakyat tempatan dalam sektor pekerjaan kritikal menjadi faktor utama kerajaan negeri membenarkan majikan mengambil pekerja asing. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ketika menjelaskan perkara itu memaklumkan sektor yang diklasifikasikan sebagai 3D melibatkan perkilangan, pembinaan perladangan, perkhidmatan, pertanian serta perlombongan dan kuari. Pelbagai inisiatif juga katanya telah dilaksana bagi mengawal peningkatan pekerja asing ke Perak, termasuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Setelah mengambil alih pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang baru, telah mengambil beberapa inisiatif. Antaranya langkah yang telah diambil oleh Kementerian Dalam Negeri memasukkan sistem pengambilan pekerja asing melalui ejen ataupun syarikat tertentu. Perkara ini akan diserahkan kepada agensi pekerjaan swasta ataupun APS di bawah Kementerian Sumber Manusia. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Adun Pasir Panjang Yahya Mat Nur berkenaan faktor utama kebanyakan syarikat di Malaysia termasuk Perak lebih cenderung menggajikan pekerja asing berbanding pekerja tempatan. Dalam pada itu, Menteri Besar turut memberitahu Jabatan Imigresen Malaysia Perak telah menghantar pulang 627 pendatang asing tanpa izin parti ke negara asal bagi tempoh 2 bulan pertama tahun ini. Itu saja buat sementara waktu. Prihatin tahap. Sidang DUN Perak turut diberitahu penjenamaan semula K Perak kepada Digital Perak adalah bagi memastikan kedudukan K Perak kekal relevan selaku agensi pemacu berkaitan komunikasi dan multimedia. Walau bagaimanapun, proses ini tidak melibatkan pengurangan kaki tangan sedia ada. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi, Multimedia dan NGO Negeri Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim berkata proses penstrukturan semula tersebut hanya melibatkan perubahan bahagian dan penyusunan semula tugas-tugas yang bersesuaian dengan kaki tangan. Sebelum ini Perak diperuntukkan antara 4 hingga 8 juta setahun. Defisit ini perlu ditanggung oleh pihak syarikat adalah yang hampir dengan 1 juta ringgit, kekurangan 1 juta ringgit untuk tahun ini. Bagi tujuan menampung perbelanjaan ini, pelan tindakan bagi membaik pulih kewangan syarikat telah dilaksanakan. Perbelanjaan atau kos tanggungan yang difikirkan tidak perlu telah dihapuskan bagi tujuan pengurangan perbelanjaan overhead. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Adun Channing Jenny Choi Si Jin. 23 bangunan sekolah usang berusia lebih 20 tahun di seluruh Melaka bakal diselia dan dibaik pulih dalam tempoh terdekat. Esko Pendidikan, Sains dan Teknologi Hijau dan Inovasi Negeri Nur Effendi Ahmad berkata ia merupakan langkah berjaga-jaga berikutan kes kebakaran Sekolah Kebangsaan Sempang Merlimau semalam. Jelas Nur Effendi, ia membuktikan kerajaan amat menitik beratkan keselamatan guru-guru dan pelajar-pelajar di sekolah. Di samping itu, semua fasiliti dan sistem pendawaian yang ada di sekolah akan diperiksa secara menyeluruh mengikut piawaian yang ditetapkan. Kami, Kerajaan Negeri Melaka dan juga pastilah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, selepas ini sudah tiba masanya untuk kita memastikan bangunan-bangunan yang lebih 20 tahun ini untuk pendawaian dia yang mungkin telah usang ataupun amat jarang penyeliaan ataupun audit dilakukan, maka telah tiba masanya untuk kita melakukan audit kepada sistem pendawaian itu. Beliau merasmikan perayaan Hari Guru, Karnival Pendidikan dan Dekad Membaca Kebangsaan peringkat negeri di MITC Air Keroh. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan anugerah tokoh guru negeri dan anugerah tokoh kepimpinan 2019 kepada Busah Abu Bakar dan Zainal Aman. Kedua-duanya menerima piala, wang tunai RM3,000 dan sijil penghargaan.
Pelanjutan perjanjian operasi OA terhadap Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB bakal membuka ruang lebih fleksibel kepada pelaburan swasta bagi mengembangkan infrastruktur negara. Pelaburan dana pembangunan itu juga dapat mengurangkan pembiayaan penyelenggaraan dan penambahbaikan fasiliti lapangan terbang seluruh Malaysia. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, satu kerangka baru OA bakal diperkenal akhir Jun ini. Kerajaan turut menggalakkan MAHB mencari rakan kongsi baru termasuk dari luar negara yang berpotensi melabur dalam pembangunan infrastruktur seperti membesarkan terminal, memanjangkan landasan atau membina terminal baru. Itu yang kita kaji semula perjanjian itu dan memberikan fleksibiliti itu kepada pihak swasta untuk masuk melabur dalam lapangan terbang. Dan ini bagi kita dia dapat merupakan satu dapat menjana satu pelaburan daripada pihak swasta yang pada masa yang sama kita nak melihat infrastruktur kita dapat berkembang pesat. Terdahulu kerajaan meluluskan permohonan MAHB untuk melanjutkan tempoh perjanjian operasi bagi mengoperasi, mengurus dan menyelenggara 39 buah lapangan terbang di bawah kendaliannya sehingga 11 Februari 2069. Beliau melancarkan stesen FedEx Johor di Senai. Kejayaan penjimatan projek ECRL kepada 21.5 bilion ringgit perlu ditonjolkan kerajaan mengurus projek mega demi kepentingan negara dan rakyat. Pengarah Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa, Firdaus Rosli, menyifatkan penjelasan penyelarasan kos pembinaan perlu diketahui umum serta bukti ketelusan untuk menarik keyakinan pelabur. Spesifikasi projek seperti komponen, konsesi tanah dan kegunaan rel perlu dijelaskan secara mendalam bagi memastikan pelabur dan rakyat memahami kepentingan projek ECRL. Apa yang perlu ditonjolkan lagi mungkin ialah apa akan kerajaan buat setelah projek-projek mega seperti ini, seperti ECRL, High Speed Rail dan Penang Transport Plan dan sebagainya, dapat kata putus yang terakhir lah, sama ada on, off, jalan atau tidak, dan apakah selepas tu. Saya rasa itu yang akan kita dapat terjemahkan dalam segi perkara-perkara yang boleh memulihkan ekonomi negara. Beliau yang ditemui RTM juga berkata, bukan sahaja pengurangan, malah penjimatan projek berkenaan juga perlu ditonjolkan kepada orang ramai bagi menangani salah faham. Kos pembinaan fasa 1 dan 2 ECRL berjumlah 44 bilion ringgit, pengurangan sebanyak 32.8% daripada kos asal iaitu 65.5 bilion ringgit. Penggiat industri pelancongan Melaka disaran melaksanakan lebih banyak integrasi dalam mempromosi produk serta perkhidmatan yang ditawarkan. Esko Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri, Datuk Muhammad Jailani Khamis menjelaskan inisiatif ini penting bagi menarik kedatangan pelancong ke negeri hang tuah itu. Jelas beliau, kerjasama erat antara penggiat industri sama ada di bawah agensi kerajaan atau swasta bersama kerajaan negeri juga penting ke arah mempromosi Tahun Melawat Melaka TMM 2019. Dah setahun saya cakap, pendekatan industri tourism Melaka ini ialah about integrasi. Kena buat pakej-pakej baru, jangan berpuas hati dengan pakej yang sedia ada. Lepas tu kena sentiasa berurusan secara kerjasama dengan pihak kerajaan dan swasta juga. Beliau juga menyeru penggiat industri yang mempunyai sebarang masalah untuk mengadakan rundingan dengan pihaknya bagi mendapatkan bantuan sewajarnya. Datuk Jailani menyatakan demikian selepas Majlis Ramah Mesra bersama kira-kira 100 penggiat industri pelancongan Melaka di Air Keroh. Para peniaga di tapak bazar Ramadan di Bandaraya Alustar diingatkan tidak memberi sewa tapak masing-masing kepada pihak ketiga. Sekiranya berlaku, tindakan menarik balik lesen bakal dikenakan seperti mana yang termaktub di bawah Peraturan Sewaan Tapak Majlis Bandaraya Alustar MBAS.
Pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran MBAS, Abdul Halim Mat Ahir menegaskan tindakan tersebut perlu bagi mengelak peniaga menjual tapak dengan niat mengaut keuntungan. Tindak peniaga itu sendiri yang pun dan mereka sendiri yang menjalankan perniagaan. Kita tak mahu orang meniaga tapak ni, kita nak mengelakkan daripada pihak-pihak yang meniaga tapak. Kalau ada peniaga yang meniaga tapak ni, mana peniaga tu akan beli dengan harga yang lebih mahal lah. Beliau menyatakan perkara itu selepas program perjumpaan Datuk Bandar bersama komuniti perniagaan di Alor-Star yang dirasmikan Datuk Bandar Alor-Star, Datuk Zohdi Saad. Datuk Zohdi dalam ucapannya menekankan aspek kebersihan makanan dan gerai agar tidak tercemar apabila menyediakan jualan sekaligus menjaga imej Bandaraya Alor-Star. Beliau turut menyampaikan anugerah kepada pemenang beberapa kategori termasuk hotel, kafe, bazar, tandas dan premis yang bersih dan menarik. Plus Malaysia berhad memeterai perjanjian dengan 5 jenama perniagaan makanan terkenal yang bakal beroperasi di kawasan rehat dan rawat R&R dan hentian sebelah Plus pada tahun ini. Pengarah urusan Plus Malaysia Berhad, Dato' Azman Ismail berkata antara jenama yang mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan adalah Sushi King, My Laksa, Deli Fresh, Bond 900 Cafe dan Family Mart. Plus juga akan menaik taraf R&R dalam usaha menjadikannya sebagai destinasi menarik bertaraf dunia. Dengan wujudnya prestasi ataupun rangka bentuk yang baru, mereka juga akan mendapat penambahan dari segi bisnes, dari segi penambahan dari segi business outcome. Jadi ada keuntungan dari semua pihak. Dari segi pengendali sekarang, kita juga memenuhi cita rasa para pengguna lebuh raya yang ingin memerlukan, yang memahukan kepelbagaian dari segi apa yang kita offer, dan juga kita juga mahu supaya semua orang rasa puas hati tentang konsep ini. Beliau berkata projek menaik taraf R&R kepada wajah baru ini akan dimulakan di R&R Seremban. Turut hadir Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Datuk Surveyor Aziz Abdullah yang menyempurnakan pelancaran program insentif Rakan Niaga Plus. Program ini telah memberi pengiktirafan kepada 450 Rakan Niaga Plus dalam usaha untuk meningkatkan tahap perkhidmatan di R&R. Baiklah saudara, lintas langsung negeri-negeri seperti biasa mengambil tempat. Jadi kita mulakan dengan laporan dari negeri di bawah Bayu. Javinia Jimlajim yang telah bersedia dari studio RTM Kota Kinabalu. Jadi teruskan dengan laporan yang disediakan. Javinia. Baik, terima kasih Norlela. Salam sejahtera. Pelaksanaan inisiatif kawalan saiz perkhidmatan awam negeri tidak menjejaskan penjawat awam sedia ada. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal menegaskan tiada pemecatan dan pemendekan perkhidmatan penjawat awam negeri dilaksanakan bagi inisiatif itu.
Menurut Datuk Seri Muhammad Syafiee, walaupun pengisian jawatan pelbagai grid menurun 6.48% dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, namun beberapa kriteria perjawatan masih dibenarkan bagi pengisian jawatan. Antaranya jawatan-jawatan kritikal, kaedah tukar ganti bagi jawatan-jawatan kosong yang tidak lagi relevan kepada jawatan yang lebih kritikal dan strategik, serta penggalakan inovasi dan automasi dalam kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Kita tidak mahu nanti applications of new technology ataupun the fourth revolution yang kita sebutkan mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Tapi kita kena melihat jangan pula kita gunakan hanya teknologi, akhirnya banyak pengangguran. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata demikian dalam sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah di Likas Kota Kinabalu. Datuk Seri Syafiee yang juga Menteri Kewangan Negeri beritahu Sabah yang mempunyai 25,000 perjawatan awam di peringkat negeri telah mengisi 21,000 perjawatan itu. Katanya pengisian baki kekosongan jawatan akan dibuat mengikut keperluan dan keutamaan bagi pekerja sambilan harian yang sudah lama berkhidmat atas pertimbangan faktor pengalaman. Sabah merupakan negeri yang mencatat perbelanjaan tertinggi di negara ini dari segi emolumen perkhidmatan awam iaitu hampir 1 bilion ringgit. Mesyuarat khas mengenai pembangunan dan perancangan mini aset sejahtera Message akan diadakan dalam tempoh terdekat. Ini bagi memutamatkan beberapa perkara termasuk melihat kekangan dan masalah bagi beberapa projek Message melibatkan petani dan nelayan di negeri ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Iwan Benedict berkata program Message yang ada tidak terhad kepada golongan petani malah nelayan, khususnya melibatkan penternakan dalam sangkar termasuk balat. Bagaimanapun katanya masalah kekurangan benih balat memberi kesan kepada nelayan yang mengusahakan ternakan tersebut khususnya di beluran. Datuk Iwan menjawab soalan tambahan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas Datuk Bolkiah Ismail mengenai program Message yang dilihat memberi tumpuan kepada petani sahaja ketika membuat penggulungan terhadap ucapan dasar kerajaan sempena persidangan Dun Sabah di Likas Kota Kinabalu. Menurut Datuk Iwan, program Message tidak hanya tertumpu kepada usaha membantu pekebun kecil, malah nelayan tradisional juga tidak ketinggalan mendapat manfaat daripada program berkenaan. Terdahulu, Pemangku Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Frankie Poon Meng Foong ketika menggulung perbahasan bagi pihak kementerian berkenaan mendedahkan majoriti kes TB di negeri ini adalah dalam kalangan warga negara. Berdasarkan 5,008 kes TB yang dikesan di negeri ini pada tahun lepas, hanya 31.11% atau 1,558 kes melibatkan warga asing. Begitu juga di Kota Kinabalu, hanya 36.17% atau 327 kes daripada 904 kes adalah warga asing. Beliau menjawab soalan diajukan Adun Usukan Datuk Japlin Akim. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu program Food Bank Malaysia PFBM ke kampus Universiti Awam dijangka dilaksanakan di Universiti Malaysia Sabah UMS pada awal bulan depan. Pihak UMS akan menyediakan food pantry sebagai tempat penyimpanan makanan kering untuk diagih kepada pelajar mengikut jadual ditetapkan dengan kekerapan 2 minggu sekali. Sementara itu, Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Yusof Yaakob ketika menggulung perbahasan bagi pihak kementeriannya berkata satu jawatan kuasa khas berprofil tinggi dibentuk untuk menyelaras permasalahan berkaitan pembinaan sekolah-sekolah di kawasan yang ditentukan Pejabat Pendidikan Daerah. Ini termasuk di tanah tidak bergeran yang dikendalikan pihak konsultan dilantik. Menurut Datuk Yusof, jawatan kuasa itu melibatkan pelbagai jabatan dan agensi termasuk Jabatan Tanah dan Ukur serta Jabatan Hutan untuk menyelesaikan isu berkenaan. Usaha itu penting kerana kebanyakan sekolah baharu yang dibina tidak merujuk kepada kerajaan negeri. Sebaliknya, kawasan untuk sekolah dibina ditentukan sendiri oleh konsultan dilantik mengikut keadaan semasa lokasi tanah yang dipilih. Ini kerana beberapa lokasi yang dipilih adalah terdiri daripada kawasan paya. Sebanyak 584 buah sekolah daif direkodkan di negeri ini. Sebelum itu, Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Datuk Haji Aidi Mokhtar dalam ucapan penggulungan perbahasan bagi pihak kementeriannya berkata, kementeriannya akan mengambil tindakan bersesuaian terhadap saranan agar jawatan-jawatan imam yang kini berstatus vote terbuka supaya ditukar taraf jawatan tetap.
Polis di Raja Malaysia PDRM sentiasa mengadakan perbincangan termasuk melaksanakan pemantauan keselamatan secara berterusan bagi mengesan saki baki individu disyaki pengganas di negeri ini. Masa lepas ramai 13 individu termasuk wanita ditahan di Sabah kerana disyaki terlibat dengan kumpulan pengganas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fauzi Harun berkata pihaknya giat mengawal keadaan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di Sabah, termasuk tidak akan membenarkan sebarang gerakan yang menjadikan negeri ini sebagai satu tempat transit elemen Daesh sebelum menyusup masuk ke selatan Filipina. Katanya keadaan keselamatan di Sabah juga terkawal berikutan operasi yang dilakukan bagi memastikan kesejahteraan rakyat di Sabah. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kunak. Lawatan kerja ini antara lawatan kerja terakhir yang dilakukan beliau sebelum bersara wajib pada 4 Mei depan. Selain itu, Tan Sri Muhammad Fauzi menasihatkan anggota keselamatan agar terus mengekalkan mutu perkhidmatan dan berdisiplin dalam melaksanakan tugasan harian. Turut mengiringi lawatan ini Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Umar Mama. Baik, saudara, saksikan berita dari Sabah untuk petang ini. Kita kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Jovinia, terima kasih. Langsung dari negeri di bawah Bayu. Dan seperti biasa, kita ke Bumi Kenyalang untuk laporan lintas langsung dari RTM Kuching. Jadi kita bersama Bu Mawin di sana. Silakan, Bu Mawin. Baik, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Jabatan Kastam Sarawak berjaya merampas rokok dan minuman keras pelbagai jenama yang dianggarkan bernilai RM33,111 ditinjar Long Lapok di Baram Miri. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha menerusi kenyataan media mendedahkan rampasan dibuat setelah pasukan dari bahagian penguatkuasa Miri dan Bintulu menyerbu sebuah permis perniagaan yang disyaki menjual minuman keras dan rokok dipercayai belum lulus kastam pada Selasa lepas. Hasil pemeriksaan sejumlah 127,508 batang rokok dan 1,819.44 liter minuman keras ditemui, melibatkan anggaran cukai sebanyak RM126,79.79. Dua suspek turut ditahan untuk membantu siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak kurang daripada 10 kali ganda amang duti kastam atau RM100,000 mengikut mana-mana amount lebih besar dan tidak lebih 20 kali ganda amang duti kastam atau RM500,000 mengikut mana-mana amount lebih besar atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Sebuah bangunan Ibu Pejabat Harakat Islamiah Hikmah baru yang bakal dibina di Jalan Pustaka Kuching akan dilengkapi dengan fasiliti pejabat, dewan dan kafeteria yang akan dibina di kawasan seluas kira-kira 4 hektar yang dipersetujui Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS untuk diserah kepada Hikmah bagi tujuan berkenaan. Menurut Yang di-Pertua Hikmah Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz, projek yang dianggarkan bernilai hampir RM30 juta itu dijangka bermula awal tahun depan. Berucap pada majlis perasmian sambutan 50 tahun Bina Hikmah di Kuching, beliau berkata projek berkenaan amat signifikan dalam perjuangan Hikmah yang kini mencapai tempoh 50 tahun. Majlis perasmian disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pan Sri Abdul Taib Mahmud. Majlis dihadiri kira-kira 1,000 orang termasuk jemputan luar negara iaitu Kedutaan Arab Saudi di Malaysia dan Pusat Dakwah Negara Brunei Darussalam. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC akan bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS untuk membantu usahawan berdaftar dengan SEDC mendapatkan pensijilan halal. Pengurus Besar SEDC Abdul Hadi Abdul Kadir berkata, pembincangan telah diadakan dengan JAIS untuk kerjasama tersebut yang dijangka akan dilancarkan pada tahun ini. Saya rasa jelasnya menerusi kerjasama tersebut, JAIS akan mengeluarkan garis panduan untuk mendapatkan pensijilan halal dan SEDC pula akan membantu serta memantau usahawan terutama produk makanan menerusi pematuhan garis panduan yang ketat untuk mendapatkan pensijilan tersebut yang hanya akan disah dan dikeluarkan oleh JAIS. Perbincangan telah dibuatlah dengan JAIS dan mereka nampak ada laluan ataupun ada memang kebolehan untuk mereka melakukan
penghalalan atau pemberian sertifikat halal di bawah naungan SCDC supaya pihak kami dapat mempromosikan barangan mereka melalui outlet hotel di bawah naungan SCDC seperti Riverside Majestic, Grand Margarita dan Damai Beach dan lain-lain hotel. Pengurus besar itu menambah sebagai permulaan SEDC akan memilih beberapa usahawan sebagai projek perintis sebelum dipanjangkan kepada usahawan lain di seluruh Sarawak. Tegasnya memiliki pensijilan halal merupakan pintu utama bagi usahawan untuk meneroka dan menakluki pasaran global dan ia sangat penting kerana Sarawak memiliki banyak produk yang berdaya saing, unik dan disukai ramai. Abdul Hadi ditemui pada seminar Juhala Anjuran SEDC di Kuching yang dihadiri sekitar 80 orang usahawan. Seminar bertujuan untuk meningkatkan kesedaran usahawan mengenai kepentingan persijilan halal dan mendedahkan para peserta tentang cara pengauditan produk halal. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang warga emas yang hilang di Sungai Tepus Ulu Balingian diteruskan hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Mukah DSP Jimmy Panyau, lelaki berusia 74 tahun yang dikenali sebagai Prau Anggar dilaporkan pergi ke sungai untuk mandi pada pukul 11 pagi Selasa lepas namun tidak kembali sehingga petang. Dalam pada itu, pemangku Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Wan Kamarudin Wan Ahmad ketika dihubungi memberitahu operasi hari ini disertai 10 orang anggota bomba dari Balai Bomba Tatau, 2 anggota polis dan penduduk kampung. Katanya pasukan mencari hari ini dipecahkan kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama menyusuri sepanjang hilir Sungai Lalang melibatkan radius 5 km, manakala kumpulan kedua menyusuri hulu sungai dengan keluasan kawasan pencarian 5 km. Difahamkan ketika keluar rumah, mangsa hanya menggunakan baju singlet putih dan berseluar pendek merah. Maklumat isteri mangsa mendedahkan mangsa pernah hilang sebanyak 3 kali sebelum ini dan mempunyai masalah kurang pendengaran serta masalah ingatan. Baik saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Bu Mawin, terima kasih. Kesesakan di Terminal Jeti Feri Kuala Kedah dijangka dapat diatasi menerusi pembinaan Terminal Jeti baru. Ahli Parlimen Kuala Kedah, Dr. Azman Ismail, ketika memaklumkan demikian kepada wartawan RTM Kedah berkata, pembinaan terminal baru dijangka bermula Jun depan dan siap dalam tempoh 2 tahun. Dan untuk laporan penuh dan perkembangan semasa dari negeri Jelapang Padi, langsung kita bersama Siti Zaidah Osman di RTM Alusta. Silakan Zaidah. Ya Lela, kesesakan di terminal berkenaan terutamanya pada waktu cuti sekolah dan kelepasan am juga disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan pembinaan semula jeti itu. Pembinaan yang dibuat itu juga bagi menjamin keselesaan pengunjung ke Pulau Langkawi. Apabila siap kelak, ia dapat mengatasi kesesakan sedia ada memandangkan terminal berkenaan mempunyai tempat parkir yang luas. Cumanya saya nak mengingatkan bahawa dalam masa pembinaan yang akan berlaku dalam tahun ini, sepanjang lebih kurang 2 tahun akan ada kesesakan dan ketidakselesaan parking dan lain-lain lagi. Terpaksa bersabar. Semua masalah itu akan cuba diatasi pada waktu itu. Bercakap di Alustar, Dr. Azman turut menjelaskan terminal baharu ini akan menyediakan sekurang-kurangnya 6 tempat feri berlabuh untuk mengambil dan menurunkan penumpang. Ia dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk ruang menunggu, restoran, sistem pintu automatik khas untuk bagasi akan dipasang di terminal ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke dalam kenyataan sebelum ini memaklumkan kerajaan memperuntukkan RM208.9 juta untuk melaksanakan projek pembinaan semula dan naik taraf terminal ini. Selepas berjaya menjalani latihan 3 tahun di bawah kendalian Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, 48 pelatih kos sukarelawan siswa-siswi Pertahanan Awam SISPA Universiti Sains Malaysia USM bakal ditauliahkan pangkat Lieutenant Muda. Ketika latihan, mereka perlu berdepan cabaran antaranya berjalan kaki sejauh 30 km dari bahagian Pulau Pinang ke Pantai Merdeka Kuala Muda.
Bergerak secara berkumpulan, mereka perlu merentasi kawasan hutan, sawah padi serta kawasan kampung dengan hanya berpandukan penunjuk arah. Selain perlu menjalani latihan kemahiran menggunakan alat komunikasi serta prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sesuai dengan operasi. Latihan luar ini adalah yang terakhir perlu disertai mereka sebelum ditauliahkan pangkat Lieutenant Muda. Saya pilih menyertai kesukaran APM sebab saya rasa saya dapat menyumbang balik kepada komuniti dengan ilmu-ilmu dan kemahiran untuk menemat orang dan juga mengendali bencana bila masa itu berlaku. Agensi Pertahanan Awam ni bagi saya dia terlibat dalam semua aspek kerana ia sangat dekat dengan masyarakat dan ini membuat saya lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menceburi banyak pengalaman dan dapat create minat saya sendiri. Penglibatan dalam aktiviti berpakaian seragam seperti Ko Sispa mampu membina jati diri dalam melahirkan pemimpin masa depan negara. Selain itu juga ia adalah untuk melihat sejauh mana ilmu-ilmu pertahanan awam yang telah diajar kepada mereka selama 3 tahun ini diaplikasikanlah di halayak dan juga di kehidupan mereka seharian mereka. HP ini khusus semua. Apa-apa saja mereka boleh dengan lain kali mereka boleh keluar, boleh tolong akan ramai mereka yang boleh tolong lah. Bukan cakap ini sajalah, banjir semua, lagi gunung. Bukan macam dulu lah kita APN dulu, lain sekarang ya APN semua boleh tolong. Mereka ditemui pada majlis penutup latihan luar Kor Sispa USM di Pantai Merdeka, Kuala Muda. Tahun lepas, 101 pegawai kadet Sispa PKS Kor Sispa Kampus Induk USM berjaya menamatkan latihan dan ditauliahkan pangkat Lieutenant Muda. Menjadi tradisi setiap tahun, penduduk berketurunan Siam di negeri ini menyambut Pesta Songkran. Bertempat di Dataran Pahlawan, sambutan kali ini dianjurkan Kelab Aerobik Rimba RAC dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Daerah Kota Star mendapat penyertaan kira-kira 300 penduduk pelbagai kaum. Penganjuran Jurung Kali di Alustar yang dimulakan dengan acara menyembur air dan menabur bedak wangi memberi pendedahan kepada penduduk di bandaraya ini. Malah terdapat juga penduduk dari Pendang dan Jitra turut serta dalam pesta air ini. Kita akan berkumpul dan akan bermain air kan. Lepas tu ianya lebih untuk mengeratkan hubungan antara sesama kita ya. Dan dalam RAC sendiri di Aerobik Club ini kita ada berbilang kaum dekat sini. Kita ada Siam, kita ada Melayu, Cina dan juga India. Jadi bila kita adakan pesta songkran macam ni ianya lebih kepada sebuah perpaduan. Secara tradisinya, sebelum acara pesta diadakan, golongan muda perlu bersalaman memohon maaf dengan golongan tua terlebih dahulu dalam komuniti. Lela, setakat ini sahaja perkembangan semasa dari negeri Jelapang Padi. Kembali semula bersama anda untuk laporan lain N5. Siti Zaidah, terima kasih. Lintas langsung seterusnya kita ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Azizul Aziz di sana. Silakan Azizul. Terima kasih Lela di Studio 3 Angkasa Puri. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Simfoni Cinta Ilahi yang merupakan pelayaran Islamik merupakan medium terbaru untuk menarik golongan muda dengan ilmu ibadah dalam Islam. Masuk siri 33.0 sejak diperkenalkan pada 2014, program kali ini menampilkan forum fizikal berjaya menarik penyertaan hampir 200 peserta dari Malaysia, Brunei dan Singapura. Ketua Pegawai Eksekutif Pelayaran Islamik Suhaimi Abdul Ghaffar mengakui kelainan penganjuran kali ini memandangkan golongan muda mudah tertarik dengan medium dakwah yang lebih santai. Di sinilah kita lahirnya Musika Forum dan alhamdulillah dengan kerjasama para asatizah daripada pelayaran pertama iaitu tahun pelayaran pertama Simfoni Cinta Ilahi pada 22.0 sehinggalah sekarang sudah 5 siri yang kelima dan ianya mampu menarik golongan 28 tahun ke atas. Bermula dari Pelabuhan Klang, Selangor ke Phuket, Thailand, berakhir di Pulau Pinang.
kesemua peserta memperoleh objektif program dengan rata-ratanya teruja dan mahu penganjuran seperti ini diketengahkan dalam usaha dakwah kepada golongan muda. At first saya macam tak nak pergi juga sebab macam golongan orang-orang tua kan. Tapi saya suka campur dengan orang and orang suasana kat sini memang best lah, dengan lagi qiyamulai, lepas tu dengan kat sini ramai orang-orang tua yang macam yang kurang payah. So at the same time macam boleh bantu dia orang tahu, macam tolak wheelchair tu pun macam part of pahala lah, macam sikit-sikit lah. Maybe anak muda kalau datang untuk happy-happy holiday, happy-happy kan. So maksudnya dalam ni kita boleh luangkan masa untuk macam qiyamulai ke, untuk rohani kita sebagai anak muda untuk lebih appreciate masa dengan orang tua. Selain forum musikal, aktiviti lain seperti qiyamul-lail dan solat jemaah merupakan pengisian program. Buat julung kalinya, Yapim memperkenalkan cabutan Bonanza Aranu mendapat sambutan menggalakkan. Ketua Pengarah Yapim, Datuk Habibullah Samsudin, yakin cabutan seperti itu mampu meningkatkan simpanan emas masyarakat Islam. RM500,000 dibelanjakan Yapim untuk pemenang wafer emas. Sementara bagi hadiah Bonanza, 10 kereta diberi kepada 10 pentadbiran Aranu Yapim. Saya yakin dengan program hadiah seperti ini, cabutan bulanan dan juga Bonanza akan meningkatkan penyertaan orang ramai dalam program ini dan juga sebagai menghargailah sumbangan ataupun perhatian masyarakat terhadap Aranu Yapim. Kempen serupa akan diteruskan tahun ini dengan ganjaran hadiah ditawarkan berupa set barangan kemas bernilai RM50,000. Secara keseluruhannya, 2 kempen diadakan sepanjang tahun lepas, masing-masing cabutan bulanan Aranu Yapim dan cabutan Bonanza 2018 menyumbang pendapatan RM8.4 juta. Beliau ditemui selepas sesi terjah pemenang cabutan Bonanza Aranu Yapim bagi Sarawak di UTC Kuching. Untuk pemenang Sarawak, Melati Sidik dipilih selepas menggunakan perkhidmatan pajak gadai patuh syariah sejak 2016. Laporan itu menutup perkembangan dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri. Silakan Lela. Azizul, terima kasih. Dan seterusnya kita ke Jabatan Meteorologi bagi mendapatkan makluman cuaca semasa. Kita bersama Muhammad Nafizi Makpiah di sana. Silakan Nafizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan mengikuti paparan arah angin bagi rantau negara kita, di mana buat waktu ini carta angin menunjukkan angin masih lagi bergerak daripada arah timuran dengan kadar kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lauh bergelora buat waktu yang terdekat ini. Untuk keadaan cuaca semasa pula, imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif kini mula muncul di sekitar pantai barat Semenanjung juga di hampir keseluruhan negeri Sarawak. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui paparan imej gema radar, di mana buat waktu ini hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di sekitar negeri-negeri di pantai barat Semenanjung, khususnya di bahagian pendalaman negeri-negeri berkenaan. Keadaan yang lembap turut diperhatikan di sekitar kawasan pendalaman negeri Pahang, di mana ianya dijangkakan akan berterusan sehingga sekurang-kurangnya awal malam ini. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula menunjukkan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri Sarawak dan juga di sekitar bahagian pantai barat negeri Sabah. Keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga sekurang-kurangnya awal malam ini. Sekian sahaja info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you.
Tour di Iskandar Johor TDIJ 2019, peringkat kedua dari Muar ke Yongping sejauh 172.4 km menyaksikan penguasaan pelumba-pelumba pasukan Sapura Cycling TSC apabila Christian Renelu muncul pemenang, manakala Mario Vaught pula merampas jersey biru pendahulu keseluruhan. Seramai 103 pelumba dilepaskan kira-kira pukul 11 pagi tadi dari dataran Tanjung Emas Muar oleh pegawai daerah berkenaan Hafiz Ahmad. Para pelumba menempuh zon pecotan pertama di kilometer 26.8 Tangkak, kemudian zon pendakian di kilometer 47.3 Gunung Ledang. Laluan landai diteruskan dengan dua lagi zon pecotan di kilometer 78.1 Segamat dan kilometer 138.3 di Caah. Menuju ke garisan penamat, para pelumba melakukan pecotan terakhir yang menyaksikan pelumba Sapura Cycling Christian Relenu terlebih dahulu tiba, dinobatkan sebagai pemenang dengan masa 3 jam 43 minit 33 saat. Diikuti Zheng Zhang dari pasukan Hengxiang Cycling yang tiba 0.04 saat di belakang untuk tempat kedua, manakala Dominic Perez dari pasukan 7-Eleven Click menduduki tempat ketiga. Jersey biru selaku pendahulu keseluruhan turut menjadi milik pelumba Sapura Cycling Mario Vaught merampasnya daripada pelumba X-Speed United Continental Ryan Rod. Rod bagaimanapun masih mengekalkan jersey putih Raja Pecut. Jersey hitam pelumba muda terbaik juga bertukar milik kepada pelumba Sapura Cycling Muhammad Syaiful Adlan Muhammad Syukri, sementara jersey merah Raja Bukit milik Dominic Perez. Kejohanan Bola Jaring Remaja Kebangsaan edisi ke-35, gandingan muka lama dan baru akan menjadi ramuan penting buat pasukan Kuala Lumpur dalam misi mempertahankan kejuaraan buat kali ketiga. Ketua Jurulatih Kuala Lumpur, Norizan Rajab berkata, 6 pemain senior iaitu pemenang pingat emas Sukma 2018 akan memperkuatkan skuadnya dibantu barisan pemain baru. Kombinasi ini jelas menunjukkan prestasi memberangsangkan apabila berjaya membelasah Pulau Pinang dengan 52 berbalas 25 pada perlawanan pembukaan kumpulan A di Stadium Juara Bukit Kiara. Kita memang mengharapkan pemain-pemain kita melakukan satu persembahan yang bagus dan kita akan pergi step by step lah. Hopefully kita akan pergi sampai ke final. Pasukan Kuala Lumpur dijangka tidak menghadapi masalah untuk menjuarai kumpulan A apabila dijadual bertemu Sarawak dalam perlawanan kedua pada sebelah petang. Sebanyak 12 pasukan menyertai kejohanan kali ini iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur. Tak cukup. Bersua kembali, 2 wartawan dan seorang juru kamera Jabatan Penyiaran Terengganu mengungguli Anugerah Kewartawanan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA 2019 malam tadi. Lebih membanggakan, jabatan itu mempertahan kedudukannya dalam kategori Anugerah Liputan Berita TV terbanyak buat kali ke-5 berturut-turut.
Wartawan Muhammad Nur Yusof mempertahan anugerah yang dimenanginya buat kali keempat di bawah kategori Anugerah Khas Uniza Laporan Terbaik TV 2018. Kemenangan sekaligus melayakkan beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM500 dan sijil penghargaan. Manakala wartawan Norazila Matsani dan juru kamera Aziz Cekman berkongsi kemenangan anugerah Laporan Berita TV Terbaik Penyelidikan dan turut membawa pulang wang tunai RM500 serta sijil penghargaan. Sementara itu, Allahyarham Khalid Abdullah diberi penghargaan di bawah Anugerah Khas Media Naib Chancellor Uniza. Hadiah-hadiah disampaikan Naib Chancellor Uniza, Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan. Sekali. Karya seni masa kini mendepani proses revolusi yang ketara daripada karya catan dan lakaran atas kanvas yang bersifat konservatif. Kini pelbagai kaedah digunakan para seniman untuk mengekspresi karya seni mereka. Laporan Syuhada Hashim yang menelusuri pameran seni instalasi pertama dianjurkan di Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia. Interpretasi seni bukan sahaja tertakluk kepada karya-karya hanya dipamerkan di dinding-dinding sahaja, tetapi ia lebih bersifat interaktif antara para pelukis atau pengkarya bersama dengan penonton dan juga pengunjung yang datang untuk menikmati hasil karya mereka. Dan pada masa sekarang, karya-karya seni lebih menjurus kepada karya seni instalasi seperti di sini. Museum dan Seni Bank Negara Malaysia BNM membawa genre seni instalasi tempatan yang fokus hanya kepada genre itu tanpa campuran genre lain. Ini merupakan pameran yang pertama seumpamanya menggabungkan peralihan media dan ekspresi seni dengan bertemakan pusaka warisan kemudi wawasan yang memberi gambaran setiap fasa sejarah dan moden. Pameran yang dirasmikan Timbalan Gubernur Bank Negara Malaysia Abdul Rashid Ghafur itu menampilkan 12 seniman dengan gaya yang berbeza dan disatukan dengan penerapan semangat cintakan negara melalui paparan kemajuan ekonomi dan sosial. Salah satu karya yang begitu signifikan dengan kehidupan masyarakat adalah daripada seniman Azizan Paiman bertajuk Menjejaki Kembali Kisah-Kisah Ekonomi Negara menggunakan meja dan kerusi sekolah sebagai medium penyampaian karyanya. Nostalgia sekolah memainkan peranan besar bagi hidup saya dan juga akhirnya saya mengambil persoalan itu dan sekolahkan diri saya sendiri untuk merencanakan yakni menjejaki kembali kisah-kisah ekonomi negara. Berkonsepkan penerapan nilai pendidikan dan kesedaran melalui penghayatan seni, BNM berharap ia akan dimanfaat oleh para pelajar sekolah mahupun institusi pengajian tinggi untuk interaksi pembelajaran luar kelas yang optimum. Pameran kali ini memilih karya seni instalasi kerana kalau di industri lain kita sibuk memperkatakan tentang inovasi. Jadi ini adalah usaha kami untuk menyampaikan bahawa inovasi itu berlaku di industri seni. Pameran ini menyasarkan kehadiran lebih 35,000 pengunjung selama 5 bulan ia berlangsung di Sasana Kijang dan kemasukan adalah percuma. Syuhada Hashim, RTM. Dataran Cenang kini menjadi tarikan terbaru di Pulau Langkawi yang sesuai dijadikan lokasi untuk sebarang aktiviti riadah. Ia juga menjadi lokasi utama bagi pelbagai aktiviti dalam skala yang lebih besar dan bertaraf antarabangsa. Menurut Pegawai Daerah Langkawi, Muhammad Arif Darus, dataran yang siap hujung tahun lalu itu turut menjadi tapak perniagaan bagi usahawan di Langkawi. Perhatikan di Langkawi khususnya di Pantai Cenang supaya kemudahan yang ada di Pantai Cenang ini dimanfaat seluruhnya untuk pelancong dan juga pengguna khususnya rakyat-rakyat di Langkawi ini. Dalam yang terdekat ini kalau tuan-tuan sedia maklum, kita baru bina dataran ini dan kita harap seluruh pelancong ataupun rakyat Langkawi akan memanfaatkan ruang terbuka ini untuk pelbagai aktiviti yang boleh bermanfaat kepada masyarakat.
Beliau ditemui media semasa program Rapat Rakyat Majlis Perbandaran Langkawi di Pantai Cenang. Program 2 hari itu dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk pameran kerjaya, sesi town hall, sepak penalti pantai dan pemeriksaan kesihatan. Baiklah saudara, laporan itu tadi menutup N5 18 April 2019. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan berita tempatan dan antarabangsa. Saya Nur Laila Muhammad Nur. Assalamualaikum.